Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan surah Al-Kafirun. Surah yang sering kali dibaca ketika mana solat dan digandingkan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun ini dimulakan dengan memanggil orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Allah Ta'ala memanggil mereka dengan panggilan orang kafir. Dengan jelas dan nyata. Ada di kalangan orang Islam yang tak selesa dengan panggilan ini. Mereka menganggap panggilan ini kasar. Tetapi kita kena sedar bahawa panggilan ini digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maknanya panggilan itu tiada salahnya untuk digunakan kepada mereka. Mungkin kasar itu apabila nada suara yang tinggi ataupun intonasi yang tak sesuai untuk digunakan, yang mungkin mempengaruhi gaya bahasa ataupun boleh menyebabkan kepada kasar itu. Ataupun mungkin kadang-kadang dalam sesengah keadaan tidak sesuai dalam satu-satu majlis untuk menyebut panggilan-panggilan dengan panggilan kafir, dan kita boleh menggunakan panggilan yang lain seperti mana non-Muslim dalam konteks yang sesuai untuk kita panggil mereka dengan panggilan itu. Apa yang penting dalam surah Al-Kafirun ini ialah orang Islam tidak boleh berkompromi dengan kekufuran. Ini yang menjadi intipati kepada surah ini. Tidak boleh berkompromi dengan kekufuran. Ketika mana turunnya surah ini, dia berasal daripada kisah orang kafir yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta supaya orang Islam menyembah Tuhan berhala setahun, dan mereka akan menyembah Tuhan orang Islam selama setahun. Lalu soalan mereka itu, permintaan mereka itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surah ini yang menjelaskan bahawa tidak boleh berkompromi dalam soal keagamaan, dalam soal ketuhanan, apatah lagi dalam soal sembahan, kerana sembahan ini ketuhanan merupakan perkara yang asas dalam Islam yang tidak boleh dikompromikan. Oleh kerana itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, kamu sembahlah agama kamu, kami sembahlah Tuhan kami, kamu sembahlah Tuhan kamu, masing-masing dengan Tuhan masing-masing. Kufur bermaksud tutup. Kafir ini kita selalu sebut kafir. Kafir ni maksudnya tutup, berasal daripada perkataan kufur. Kafir ialah orangnya, kufur adalah perbuatannya. Tutup iaitu menolak Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dan tidak menerima Islam sebagai satu cara hidup. Orang yang menolak Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan tidak menerima Islam sebagai cara hidup, bagaikan orang ini tertutup pintu hidayah daripada Allah Ta'ala. Ada halangan. Kerana itulah kita orang Islam cuba membuka halangan ini dengan melaksanakan usaha dakwah kepada mereka. Kita kena bersifat kasih sayang kepada mereka. Kita kena sayang mereka. Kenapa kita sayang? Kita sayang kerana mereka adalah orang yang mungkin satu bangsa dengan kita. Mungkin satu negara dengan kita. Mungkin mereka ini mungkin mereka ini jiran kita. Mungkin mereka ini adalah satu pejabat dengan kita, rakan baik kita. Maka kita perlu untuk nak memberitahu, menjelaskan dengan cara yang baik dan juga cara yang terbaik kepada mereka tentang agama. Kenapa tidak? Kerana kita kesian kepada mereka. Kita sayang mereka. Kita sayang mereka. Kenapa kita sayang? Kita sayang kerana apabila mereka mati dalam keadaan yang tidak memeluk Islam,
mengikut akidah kita, mereka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Satu keadaan, satu tempat yang merupakan keadaan yang sangat rugi bagi hidup seseorang manusia. Maka sebab itu kita sayang mereka, kita cuba dakwah mereka, kita beritahu kebaikan Islam kepada mereka, sebab mereka tertutup pintu hidayah. Bila kita cuba menjelaskan perkara yang baik tentang Islam kepada mereka, mudah-mudahan tutup itu akan terbuka dan mereka boleh menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal akidah, kita dilarang berkompromi. Orang Islam perlu meletakkan kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Setia kepada Allah Ta'ala melebihi dengan perkara yang lain. Tidak boleh berkompromi. Bila kita bekerja dengan orang bukan Islam ataupun berkongsi rakan niaga dengan mereka, kita tidak boleh untuk nak menggadaikan prinsip agama. Tidak boleh untuk menipu, tidak boleh untuk melakukan perkara yang boleh menggadaikan prinsip agama, kerana kesetiaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Manakala sekiranya ada permintaan untuk kita menipu, untuk kita menghalang pekerja daripada sembahyang Jumaat untuk meningkatkan produktiviti sebagai contoh, maka ini merupakan perkara yang menggadaikan prinsip agama. Oleh sebab itu, orang Islam perlu meletakkan wala' ataupun kesetiaannya kepada Allah dan Rasul. Wala' ini ialah kesetiaan, bukan walaq. Ada setengah orang tulis ataupun sebut walaq, qaf, bukan qaf. Wala' ni setia. Kita setia kepada Allah kerana Allah merupakan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindung dan mengawal kita manusia. Ini maksud al-wala'. Oleh kerana itu, kan, kesetiaan kita penuh kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada perkara yang lain seperti mana yang dituntut dalam surah Al-Kafirun ini. Sungguh pun demikian, kita tiada halangan untuk berbuat baik kepada orang kafir. Allah Ta'ala tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada orang kafir, kerana dia juga merupakan pendekatan dakwah yang boleh memahamkan mereka dengan cara hidup Islam. Kita berbuat baik dengan mereka, kita bersahabat dengan mereka, mendekati, menghormati mereka, kawan, memberikan bantuan, tolong-menolong, berkongsi niaga, menjaga kebajikan. Pendek kata, semua perkara untuk berbuat baik kita lakukan. Tiada halangan selagi mana mereka tidak memerangi Islam dan juga tidak menghalau orang Islam, dan kita rapat dan berkawan itu menguntungkan Islam, silakan. Semua tindakan ini harus dilakukan dengan syarat kita tidak menggadaikan perintah Allah Ta'ala dan menggadaikan hukum agama. Dalam masa yang sama, walaupun kita dakwah kepada mereka, kita mengajak mereka dengan Islam, mereka dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka. Orang Islam berbuat baik kepada mereka, tapi mereka nak mengamalkan agama mereka, silakan. Mereka ada kebebasan itu, tiada halangan. Tiada halangan. Tetapi tidak juga boleh untuk menghalang orang Islam untuk menyampaikan mesej Islam kepada mereka. Ini tanggungjawab yang ada pada orang Islam. Namun dalam bab menjaga agama, dia ada sempadannya. Menjaga agama ini bukan bermakna menjaga agama-agama. Hifzuddin, menjaga agama, bukan menjaga agama-agama. Maksudnya ialah kita menjaga agama Islam. Urusan agama mereka nak sembah apa, bagaimanakah perubahan dalam agama mereka, itu mereka yang uruskan. Serahkan kepada mereka. Kita tak masuk campur dalam agama mereka. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan Islam, kita jaga. Kita jaga daripada perkara khurafat. Kita jaga daripada sekiranya ada orang yang merosakkan agama, memburuk-burukkan agama,
sekiranya ada orang yang ingin keluar daripada agama. Ini yang dimaksudkan dengan hifzuddin, iaitu menjaga agama. Maka urusan agama lain biarlah mereka selesaikan dengan kebijaksanaan mereka, terpulanglah kepada mereka. Namun bagi kita orang Islam dan juga kerajaan Islam, orang bukan Islam bebas untuk mengamalkan ajaran mereka. Untuk nak semayang, silakan. Dalam agama mereka, mereka dibenarkan untuk membina rumah ibadat. Dalam surah ini Allah Ta'ala membincangkan tentang sikap kita orang Islam terhadap agama orang bukan Islam. Lalu sikap kita ialah kita tidak masuk campur dalam agama mereka, tidak berkompromi. Tetapi kita perlu untuk mengajak dan mendakwah mereka dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang terbaik. Lambat laun mereka suatu masa nanti akan menerima kebaikan yang ada pada Islam. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam surah-surah yang lain.